Selamat sejahtera ke channel Cosine. Topik video ini adalah tentang bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Apa itu sains? Sains ialah disiplin ilmu. Apa maksudnya disiplin ilmu? Disiplin ilmu bermaksud dia melibatkan banyak bidang ilmu. Sains melibatkan pemerhatian, tetapi pemerhatian bukan sahaja kita gunakan mata untuk tengok. Pemerhatian tak semestinya hanya tengok. Lihat tak? Kita boleh menggunakan 5 deria. Pemerhatian boleh melibatkan 5 deria. Kita lihat kenapa pelangi itu ada 7 warna. Kita dengar suara ini kenapa macam ini. Kita hindu, ni bau apa? Kita rasa, ni apa rasanya? Kenapa pedas? Kita sentuh, permukaan ni licin, permukaan ni kasar. Ini juga pemerhatian. Sains melibatkan pemerhatian. Apabila kita menyebut sains, mesti kita mengkaitkannya dengan eksperimen. Eksperimen bukan dijalankan sesuka hati. Dia mesti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyiasatan saintifik. Kita mengikut langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kita ada membuat hipotesis, kita ada menetapkan pemboleh ubah. Maka eksperimen dijalankan secara sistematik. Sebagai rumusan, mari kita tengok apa itu sains. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan apa? Melibatkan pemerhatian dan eksperimen. Eksperimen itu mesti bersistematik. Yang sistematik terhadap apa? Kaji apa? Fenomena semula jadi. Sains adalah kajian tentang fenomena semula jadi. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Seterusnya, mari kita mengaji apa itu kepentingan sains. Kenapa sains penting? Sains penting dalam bidang pembinaan, perubatan, pengangkutan dan sistem komunikasi. Bayangkan, tanpa sistem pengangkutan, berapa lama kita perlu mengambil untuk sampai ke satu destinasi. Pengangkutan mengurangkan kesesakan jalan raya dan dia mempercepatkan perjalanan kita. Masa sudah dipendekkan. Dengan adanya sistem pengangkutan, manusia bergerak dengan pantas, mudah, selesa dengan penciptaan pengangkutan. Sains adalah penting dalam komunikasi. Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Kalau zaman dulu kita hanya tulis surat sahaja. Sekarang dengan adanya handphone, smartphone, berkomunikasi dengan lebih cepat. Walaupun kita perlu berkomunikasi dengan pihak yang jauh di luar negeri, kita boleh berkomunikasi melalui komputer, internet atau handphone. Dengan adanya satelit, kita menerima berita dari luar negeri atau tempat yang jauh dalam masa yang paling singkat. Maka sains adalah penting di dalam komunikasi untuk menghantar dan menerima maklumat dengan pantas. Dalam sistem pengubatan, sains adalah penting. Terutamanya pada zaman yang sekarang kita tengah mengalami penyakit COVID-19. Sains adalah penting untuk mengesan penyakit melalui penciptaan mesin berteknologi tinggi dan merawat pesakit dengan ubat.
Penemuan mesin dan vaksin adalah sangat penting untuk merawat pesakit. Dan ini semua memerlukan sains. Dengan adanya sains, penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Dalam bidang pertanian, tanpa sains, tanpa mesin yang teknologi tinggi, kita memerlukan banyak tenaga manusia di dalam pertanian. Tetapi dengan adanya sains, kita berjaya meningkatkan hasil tanaman atau hasil pertanian. Contohnya, kaedah hidroponik yang menggunakan air untuk tumbuhan adalah penemuan sains. Sains menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar rangit yang canggih. Maka sains adalah penting dalam pembinaan. Cuba kita tengok, boleh tak kita menjawab soalan dalam peta IT ini? Apakah kepentingan sains? Untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan mempercepatkan perjalanan. Sains penting juga untuk menghantar dan menerima maklumat dengan pantas dalam sistem komunikasi. Dalam perubatan, sains mengesan penyakit melalui penciptaan mesin berteknologi tinggi dan merawat pesakit dengan ubat. Penemuan vaksin dan antibiotik untuk mengawal penyakit. Dan dalam pertanian, kepentingan sains adalah untuk meningkatkan hasil pertanian atau hasil tanaman. Adakah anda jawab dengan betul? Sains banyak kaitan dengan aktiviti harian kita. Kita menggunakan handphone, itu sains. Kita gunakan komputer, buat kerja, senangkan kerja kita, itu sains. Dalam hidupan, pemakanan kita mesti seimbang. Makanan nutrisi ada kaitan dengan sains. Berapa protein, berapa karbohidrat, berapa vitamin yang kita boleh dapat daripada makanan, itu semua kaitan dengan sains. Dalam kehidupan, bahan-bahan yang kita guna pun ada kaitan dengan sains. Pengukuran sama ada panjang, berat, jisim, itu adalah sains. Sistem pengangkutan, sistem komunikasi, dalam dapur menggunakan sains. Penciptaan oven, bahan-bahan yang diperlukan, kuantiti yang diperlukan dalam membuat kek atau roti, itu ada kaitan dengan sains. Kesihatan dan suntikan itu adalah sains. Adakah anda boleh mengenal pasti apakah sains yang digunakan di dalam aktiviti ini? Adakah sains berkaitan dengan memain bola sepak? Anda boleh cuba menjawab di luangan perbincangan di bahagian bawah video ini. Sains ada beberapa cabangan bidang. Antaranya fizik, kimia, biologi, geologi, astronomi dan meteorologi. Fizik adalah kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Di bawah cabangannya ada lagi kejuruteraan, tenaga elektrik dan mekanik. Biologi adalah kajian tentang benda hidup, iaitu haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Yang berkaitan dengan haiwan ialah zoologi. Yang berkaitan dengan tumbuhan ialah botani. Dan yang ada kaitan dengan
mikroorganisma ialah mikrobiologi. Jika kajian tentang interaksi antara benda hidup, itu ialah fisiologi. Bidang kimia adalah kajian jirim dan tindak balas yang berlaku. Farmakologi hanya salah satu cabangan di bawah kimia. Forensik adalah bidang sains yang mengkaji penyiasatan jenayah dengan menggunakan ilmu sains. Contohnya pembunuhan, dia memerlukan pakar forensik untuk mengkaji apakah sebab atau punca kematian itu. Toksikologi adalah tentang bahan-bahan yang bertoksik, kajian tentang bahan-bahan bertoksik atau beracun. Bidang geologi adalah kajian tentang batuan, tanah, mineral. Antara cabangan geologi ialah geokimia, geomorfologi dan geofizik. Jika anda peminat menjadi ahli astronomi, anda suka mengkaji planet, bintang atau objek yang lain dalam alam semesta, bidangnya ialah astronomi. Contoh cabangan di bawah astronomi ialah astrofizik atau sains planet. Bidang meteorologi adalah tentang kajian perubahan cuaca dan iklim. Di bawah bidang ini ada cabangan hidrometeorologi dan meteorologi pertanian. Apakah kerjaya di dalam sains? Dengan ilmu fizik, anda boleh jadi ahli astronomi, jurutera mekanik, ahli meteorologi, juruteknik, jurutera mekanik, juru elektrik. Ini semua memerlukan ilmu fizik. Dalam bidang biologi, kerjaya yang biasa kita jumpa ialah ahli zoologi yang merupakan pakar haiwan, dan doktor, pakar perubatan, ahli botani yang merupakan pakar tumbuhan, ahli oceanografi yang mengkaji hidupan di lautan, ahli mikrobiologi yang mengkaji tentang mikroorganisma. Dengan adanya ilmu kimia, anda juga boleh menjadi ahli farmasi yang ada kaitan dengan ubat-ubat, ahli forensik yang menyiasat jenayah, ahli kimia yang membuat kajian bahan-bahan kimia. Pakar di bidang geologi boleh menjadi ahli geologi yang mengkaji batu-batuan, tanah dan mineral. Di sini ada 3 soalan tentang apa yang kita baru belajar dalam video ini. Yang soalan pertama ialah apa itu sains? Anda boleh postkan video, cuba imbas balik apakah jawapannya atau tulis di dalam buku latihan. Soalan kedua ialah tentang bidang sains. Anda juga boleh dapatkan latihan digital di pautan yang di bawah video ini, iaitu di bahagian deskripsi. Soalan ketiga yang kita sudah membincangkan jawapannya dan anda boleh cuba membuat nota di dalam buku nota. Setakat ini sahaja pembincangan video ini. Terima kasih bersama dengan saya. Jika anda belum subscribe channel Core Science, sila bagi sokongan kepada saya dan jangan lupa like, komen dan share. Tekan butang subscribe dan loceng kecil. Berjumpa lagi di channel Core Science.